السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat berkenaan dengan peristiwa haji, ibadat haji yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama-sama dengan para sahabat yang lain sebelum baginda melaksanakan ibadat haji pada tahun yang seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan ibadat haji, tahun sebelum Nabi melaksanakan ibadat tersebut, Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk memaklumkan kepada kabilah-kabilah Arab yang belum Islam, memaklumkan kepada mereka bahawa mereka tidak akan lagi dibenarkan untuk melaksanakan ibadat haji berdasarkan kepada sistem jahiliyah ataupun berdasarkan kepada syariat yang berlawanan dengan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi meminta supaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk memaklumkan kepada para hujjaj di kalangan yang belum Islam ini, kabilah-kabilah Arab, diberikan mereka tempoh untuk mereka beriman dan memeluk Islam. Jika mereka tidak juga memeluk Islam dalam tempoh yang diberikan, iaitu tempoh 4 bulan, maka mereka akan diperangi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya pada malam ni kita nak melihat pula peristiwa yang dikenali sebagai Masjid Dirar, masjid yang memberikan mudarat. Peristiwa ini berlaku apabila terdapatnya seorang lelaki di Madinah dari kalangan puak Khazraj yang bernama Abu Amir Ar-Rahib telah cuba untuk memecah belahkan umat Islam dan juga telah berusaha untuk mengintip rahsia-rahsia Islam bagi disampaikan kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, khususnya empayar kerajaan Rom yang sentiasa menanti kelemahan ataupun kekurangan bagi diserang bumi Madinah ini. Maka Abu Amir Ar-Rahib ini yang pada zaman jahiliyahnya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat penduduk Madinah. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad berhijrah, beliau ini ada kedudukan dan ada pengaruh, khususnya di kalangan kabilah Khazraj. Tetapi apabila Islam datang, segala pengaruhnya itu telah hilang. Menyebabkan mula dia rasa dengki
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mula menunjukkan perseteruannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia telah keluar bertemu dengan musyriki Mekah dari kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy, mengajak supaya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah melihat Rasulullah semakin kuat, setelah melihat Islam semakin berkembang, setelah melihat agama Allah Ta'ala ini makin ramai yang memeluknya, maka akhirnya Abu Amir Ar-Rahib itu telah pergi bertemu dengan Raja Herakles, pemerintah Empire Kerajaan Rom, meminta pertolongan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Raja Herakles yang merupakan penganut agama Kristian telah berjanji untuk membantu Abu Amir Ar-Rahib ini. Abu Amir Ar-Rahib juga adalah seorang Kristian di zaman jahiliyahnya. Maka telah dijanjikan pertolongan oleh Raja Herakles tadi untuk membantu Abu Amir Ar-Rahib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu Abu Amir yang telah dijanjikan pertolongan telah menulis surat kepada kaumnya dari kalangan munafikin yang masih berada di Madinah, memberitahu tentang janji daripada Raja Herakles ini untuk membantu mereka dalam menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka diminta oleh Abu Amir Ar-Rahib supaya menjadi pengintip, supaya menjadi mata-mata untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan apa sahaja berita kepadanya, supaya senang dia merancang bagaimana untuk menjahanamkan negara Islam yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka apabila surat itu diterima, orang-orang munafik di Madinah pun telah merancang bagaimana caranya untuk memecah belahkan umat Islam. Mereka berbincang dan akhirnya bersetuju untuk membina sebuah masjid yang berhampiran dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang pertama yang wujud di zaman Islam. Mereka membina masjid ini dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan untuk memecah belahkan umat Islam dan juga untuk mengintip maklumat, untuk mendapatkan maklumat, mengintip gerak-geri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hendak ke Tabuk, peperangan yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Peperangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkan pihak musuh berdepan dengan Empire Kerajaan Rom yang lari daripada medan apabila Rasulullah sampai di tempat pertempuran ataupun tempat peperangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersiap untuk pergi berperang di medan Tabuk ini, tiba-tiba golongan munafikin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bina masjid yang baru. Mereka telah bina masjid ini berhampiran dengan Masjid Quba pula.
Lalu mereka pergi jumpa dengan Nabi nak minta supaya Nabi pergi rasmi. Pergi rasmi masjid baru ni. Berselindung dengan ataupun berselindung di sebalik nama masjid. Lepas tu nak guna nama Nabi pula. Supaya tak nampak kegiatan mereka ataupun tak nampak tujuan sebenar mereka melakukan ataupun membina masjid tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh golongan munafikin ini, minta supaya Nabi sembahyang di masjid tadi sebagai tanda perasmian. Zaman Nabi dulu pun ada juga perasmian, tuan-tuan. Bukan zaman kita je. Zaman Nabi pun ada, minta Nabi datang. Supaya nak tunjuknya, masjid tu masjid yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak salah, tak ada masalah nak rasmi-rasmi ni. Cuma atas niat lah pula. Kena tengok pula atas niatnya untuk tujuan apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh golongan munafikin ini, maka Nabi pun menyebut, inna ala safarin walakin idza raja'na insyaallah. Kami ni dalam perjalanan ataupun kami ni dalam persiapan untuk bermusafir nak pergi berperang, iaitu peperangan Tabuk tadi. Dan kami balik nanti insya-Allah, Nabi kata, Nabi akan pergi sembahyang. Sebab Quba ni bukan berada di dalam kawasan Madinah, luar daripada Madinah. Masjid Quba, masjid yang dibina oleh golongan munafikin pula berhampiran dengan Masjid Quba. Justru itu nak pergi itu makan masa juga. Mungkin nak kena tidur beberapa malam di Quba. Justru itu Nabi minta tangguh dulu. Nantilah bila dah balik, barulah Nabi berjanji akan pergi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bertolak ke Tabuk. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bagaimana dalam peperangan itu Nabi telah berjaya mencapai kemenangan walaupun tak berlaku pertempuran. Pihak musuh lari daripada medan perang setelah mereka dicampakkan rasa takut oleh Allah di dalam diri mereka. Mereka tak berani nak berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang Yahudi ataupun orang Kristian ini mereka mengetahui tentang kebenaran Rasulullah. Raja Heraklius yang kita bicarakan ketika menerima surat dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir sahaja memeluk Islam, memeluk ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila melihat pembesar-pembesar istana marah dan seolah-olah ingin memberontak, menyebabkan Raja Heraklius tarik balik niat dia nak memeluk ataupun nak mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Justru itu kita melihat bagaimana golongan Kristian ataupun tentera Empire Rom ini lari daripada medan perang. Lalu maka daripada itu kemenangan Islam telah dicapai dalam peristiwa tersebut. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada peperangan Tabuk tadi, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
lakadibun. La taqum fihi abada. Lamasjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di antara munafikin itu ada orang-orang yang mendirikan masjid dirar, masjid yang menimbulkan kemudaratan dan kerana kekufuran dan untuk memecah belahkan mukminin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak bertujuan selain daripada kebaikan. Sedangkan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pembohong dalam sumpahnya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, iaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih berhak kamu bersembahyang di dalamnya. Dalam masjid itu ada orang yang ingin membersihkan diri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala telah turunkan wahyunya yang memberitahu tentang bagaimana masjid yang dibina oleh golongan munafikin itu adalah masjid yang tidak elok, masjid yang boleh mendatangkan mudarat, masjid yang ingin memecah belahkan orang Islam, masjid yang bertujuan dengan tujuan yang jahat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya telah membakar masjid tersebut, telah mengambil tindakan merobohkan masjid tadi. Walaupun masjid ini tuan-tuan suatu yang baik, walaupun masjid itu adalah tempat ibadat, tapi niatnya salah, niatnya tak betul, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meruntuhkan masjid tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita boleh melihat bagaimana adanya golongan yang menzahirkan dirinya Islam tetapi menunjukkan perseteruan dan permusuhan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Adanya golongan yang dengki kepada Islam kerana tak dapat pangkat, kerana tak dapat jawatan, kerana hilang pengaruh, menyebabkan mereka merancang untuk menjahanamkan Islam. Mereka bukan sekadar untuk menjahanamkan Islam ini dengan melakukan perkara kejahatan. Bahkan dalam peristiwa ini kita melihat mereka menzahirkan diri mereka dengan membuat perkara kebaikan. Buat masjid. Tak ada siapa yang akan larang kalau seseorang itu nak buat masjid ni, tempat ibadat, tempat sembahyang. Mereka guna ibadat ini untuk memuaskan hawa nafsu mereka, nak memecah belahkan agama Allah ataupun penganut agama Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dalam hal ini kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam berdepan dengan golongan munafikin ini, kita dah diajar sebelum ini bagaimana kita kena pegang apa yang zahir yang mereka tonjolkan. Walaupun mereka ni adalah tak beriman kepada Allah dan Rasulnya, asalnya kita kena bermuamalah dengan dia dengan muamalah Islam. Kalau kita tengok dia sembahyang, kalau kita tengok dia puasa ataupun dia melakukan ibadat haji, dia mengucap syahadah, dia bayar zakat dan lain-lain lagi. Tapi kalau tengok ke gaya macam tak munasabah dia ni nak memeluk Islam. Tengok ke gaya dia ni macam seolah-olah tak ikhlas dia masuk Islam. Tak boleh. Kita kena pegang juga, kena bermuamalah juga dengan dia sebagai seorang Islam. Walaupun kita, zon kita lebih kuat mengatakan dia masuk Islam tu tak ikhlas. Sebagaimana peristiwa yang pernah saya ceritakan, bagaimana terdapatnya
seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu perang. Waktu dia hendak membunuh seorang musyrik, dia mengangkat pedang untuk dibunuh musyrik tadi. Tiba-tiba musyrik tersebut mengucap syahadah, memeluk Islam, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Nabi ni melihat bahawa dia ni masuk Islam tak ikhlas. Dia rasakan musyrik ini masuk Islam bukan kerana iman dan kepercayaan dalam hati. Dia masuk Islam ni kerana nak menyelamatkan diri daripada dibunuh dengan pedangnya. Maka kerana itu dia membunuh lelaki musyrik tadi, musyrik tersebut. Berita dan peristiwa ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi memanggil sahabat tersebut. Nabi menunjukkan kemarahan baginda dan ketidakpersetujuan baginda atas tindakan sahabat tadi, dengan menyebut dan menyatakan bahawa, adakah kamu mengetahui apa yang ada dalam hati dia? Kamu tahu ke? Adakah kamu boleh tahu apa yang wujud perasaan yang ada di dalam hati dia? Kamu kata dia masuk Islam ni kerana takut pedang. Adakah kamu memang telah boleh mengetahui sampai ke tahap mengetahui lintasan di dalam hatinya? Rasulullah menunjukkan rasa tidak bersetuju dengan tindakan sahabat Nabi tadi. Jadi begitu tuan-tuan, golongan munafikin ini walaupun secara zahirnya mereka menunjukkan keislaman mereka, hatinya tak percaya, kita kena tetap dalam keadaan bermuamalah dengan dia dengan muamalah Islam. Bergaul dengan dia dengan cara Islam. Kena melayani dia dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya seumpama mukminin dan muslimin yang lain. Tuan-tuan, walau bagaimanapun, kalau sekiranya dalam keadaan mereka ini yang menyembunyikan kemunafikan mereka, kekufuran mereka dalam hati, tiba-tiba mereka menzahirkan perseteruan mereka, permusuhan mereka dengan Islam, maka dalam hal ini tak boleh lagi kita bersangka baik dengan mereka. Kena bertindak atas permusuhan yang mereka tunjukkan. Tak timbul lagi dah isu ukhuwah sebagai contoh. Tak timbul lagi isu yang berkaitan dengan persaudaraan. Dia dah tunjukkan permusuhan dia dengan agama Allah. Maka kerana itulah dalam hal ini kena lawan dia. Kena menunjukkan sikap menentang apa yang telah dia lakukan. Begitulah apa yang disebut oleh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala ketika membicarakan tentang sirah perjalanan hidup Nabi berkaitan dengan Masjid Dirar ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang niat jahat, tentang perancangan jahat daripada golongan munafikin yang membina masjid demi tujuan untuk memecah belahkan umat Islam. Maka akhirnya Rasulullah bertindak meruntuhkan dan membakar masjid tadi. Tuan-tuan, dalam hal ini kita pun kena ambil sebagai pengajaran juga. Kadang-kadang ada orang yang buat perkara baik, tapi tujuannya bukan dengan tujuan yang elok. Dia buat itu dengan untuk berselindung dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berselindung atas nama Islam. Tapi dalam masa yang sama tetap melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Buat program Islam, buat atau cara ataupun aktiviti Islam, tapi dalam masa yang sama dia tetap juga menganjurkan program-program maksiat.
menganjurkan program-program yang berlawanan dengan ajaran agama Allah. Seolah-olah menggambarkan kepada kita bagaimana program kebaikan, program yang menganjurkan ataupun program yang mendekatkan diri kepada Allah ini hanyalah tempelan sahaja. Sebab kalau benar dia ini hendak melaksanakan agama Allah, dia bukan sepatutnya hanya menganjurkan perkara yang baik, bahkan kena cegah kemungkaran. Dalam keadaan buat aktiviti Islam, buat program Islam, biarkan judi berleluasa sebagai contoh. Biarkan pesta-pesta yang melalaikan. Biarkan arak diminum tanpa ada rasa untuk mencegahnya. Ini adalah perkara yang sedang melanda kita umat Islam. Kerana itu dalam hal ini kita kena berhati-hati dengan golongan yang seumpama ini. Golongan yang kita lihat seolah-olah menjadikan Islam hanya sebagai topeng sahaja. Tidak untuk menegakkan agama Allah yang sebenarnya dengan melakukan apa yang disuruh dan seterusnya dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dalam hal ini adanya golongan manusia yang buat kebaikan tapi dengan tujuan yang tak elok. Tujuan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada seorang yang ingin berubah menjadi orang yang baik. Dia nak berubah jadi orang yang soleh, nak ikut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tu tuan-tuan, dia telah mengadu kepada kawan dia. Dia beritahu kepada kawan dia, dia ni sangat sedih sebabnya perubahan yang dia ingin lakukan, nak berubah jadi baik ni, tiba-tiba tidak disukai oleh orang ramai. Dia ni nak berubah, nak pakai tudung. Tiba-tiba mak dia tak mengaku anak. Dia nak pakai tudung benda molek, tapi mak dia tak beri. Ayah dia hambat keluar rumah, tak mengaku anak juga. Kawan-kawan dia pun pulau dia, tak nak berkawan lagi dah dengan dia, sedangkan dia nak pakai tudung. Lalu dalam keadaan yang bersedih itu, dia pun mengadulah kepada kawan dia yang lain yang rapat sikit, sebab seolah-olah diboikot oleh orang lain. Dia nak buat benda baik. Tiba-tiba kawan rapat dia ni tuan-tuan tumbuk dia, bdish, darah mulut. Tumbuk dia, buf, tumbuk. Darah mulut dia tu. Kawan rapat dia kata, "Mu tu lelaki bengong, nak pakai tudung buat apa?" La ilaha illallah. Patutlah ayah dia tak mengaku anak, mak dia hambak dia keluar, dah dia lelaki nak pakai tudung. Kawan dia boikot habis. Memanglah, dah dia lelaki nak pakai tudung. Ngaka pakai tudung ni, ngaka orang perempuan, rupanya lelaki nak pakai tudung. Jadi tak ada faedah lah tuan-tuan. Bagus dah molek dah tu nak pakai tudung tu, tapi lelaki tak ada faedah. Tujuan tak molek iaitu nak bertukar daripada lelaki jadi perempuan. Niat tak molek, tujuan tak elok. Jadi tak ada guna juga pakai tudung pun. Pakai tudung, pakai perudah habis ni, tak nampak mata, tak ada faedah kalau lelaki. Jadi tujuan pun kena betulkan niat juga. Kena tujuan tu baik juga, kena tujuan tu betul juga dengan syariat Allah. Kalau tujuan salah, nak buat baik pun pakai tudung pun, ia tetap ditolak di dalam Islam. Jadi begitulah tuan-tuan, Islam ini dia mengambil kira bukan sahaja amalan zahiriah kita, bahkan tujuan dan niat kita. Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu berdasarkan kepada tujuannya. Dalam kaedah Islam menyatakan secara jelas tentang perkara tadi.
Perkara itu mesti dilihat dengan tujuan dia. Bahkan dalam Islam meletakkan bahawa al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan cara, tidak membenarkan cara. Tak boleh guna cara haram untuk dapat perkara yang baik, untuk capai perkara yang baik, untuk melaksanakan ataupun nak dapat perkara yang baik dengan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu zaman-zaman dulu saya teringat dulu, disebut, walaupun mungkin saya tak ada pada zaman tu, diceritakan macam mana banyaknya loteri kan. Zaman sekarang ni tak tahulah, kurang kedengaran lagi dah. Loteri kebajikan. Ajak orang berjudi, tujuan dia duit tu nanti nak beri kepada orang miskin. Duit tu nanti nak beri kepada orang yang memerlukan. Duit tu nanti nak beri kepada orang yang berhajat. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak akan membenarkan wasilah, tidak menghalalkan wasilah. Wasilah tu kena baik dan tujuan juga kena baik. Sebagaimana juga ditolak tujuan tak baik, caranya baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan cara untuk menolak golongan yang menggunakan cara yang baik, menggunakan cara yang tak baik nak capai tujuan yang baik. Begitulah juga terbalik. Tujuannya tak baik, caranya baik, maka ditolak juga. Dua-dua tak boleh diterima. Mesti caranya baik, tujuannya pun baik juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka jelas kepada kita bagaimana Islam dalam menjaga umatnya bukan hanya melihat dari sudut zahiriyah saja, bahkan juga melihat dari sudut niatnya. Cumanya sebagaimana yang saya katakan tadi, apapun masalah niat ini kita serah kepada Allah. Kita serah kepada Allah. Dalam hal Masjid Dirar ini, Allah yang membongkarkan niat jahat golongan munafikin. Kalau ikut asal, Nabi hendak bermuamalah dengan golongan munafikin ini dengan muamalah sebagaimana orang-orang Islam yang lain yang beriman juga. Sebab itu Nabi janji nak pergi sembahyang. Nabi nak pergi rasmi masjid tu. Nabi akan tetap bermuamalah dengan orang munafikin yang bina Masjid Dirar tadi sebagaimana orang lain juga, orang Islam lain juga. Tapi Allah yang membongkarkan niat jahat mereka dengan menurunkan wahyu daripadanya memberitahu tentang tujuan dibina Masjid Dirar tadi. Jadi dalam hal ini bila dibongkarkan oleh Allah, maka itu adalah ilmu yang yakin, ilmu yang datang daripada Allah yang diberitahu kepada Nabi, yang mana Nabi perlu bertindak kepada mereka. Jadi itu dari sudut yang perlu kita faham secara umumnya. Kita dalam berdepan dengan golongan munafikin yang membuat kebaikan, kita mahu tak mahu, walaupun kita rasa tak sedap hati, kita tetap kena juga melayan dia dengan cara Islam. Cumanya bolehlah kita lebih berhati-hati supaya jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Jadi dalam hal ini sebagaimana yang saya jelaskan daripada awal, Islam meletakkan cara dan niat itu adalah mestilah tidak bertembung di antara satu sama lain, ataupun dengan perkataan lain, mestilah dengan amalan zahiriyah itu betul dan niatnya juga betul, tepat. Walaupun kita ni tuan-tuan berada di alam yang lain sekalipun. Saya baru-baru ni ada seorang kawan, dia hantar satu kertas kerja. Kawan saya ni, dia
hantar satu kertas kerja daripada pihak berkuasa yang telah mengharamkan satu tarikat. Tarikat itu dibawa oleh kawan saya juga, kawan lain lah. Kawan lain. Jadi kawan saya beri kertas kerja tu nak suruh saya tengok. Kebetulan pengajian saya dalam bidang tasawuf juga. Ada kena-mengena, bolehlah tengok-tengok sikit-sikit walaupun tak pandai mana. Tapi bolehlah tengok. Sebab bidang saya bidang akidah. Masuklah juga perbincangan dalam akidah ni tentang tasawuf. Diberikan kertas kerja tersebut. Kok-koklah kita boleh bantu kawan seorang ni yang telah diharamkan tarikatnya tersebut oleh pihak yang berkuasa. Tuan-tuan, saya baca kertas kerja tadi. Dalam kertas kerja tu disebut bagaimana kawan saya yang pegang tarikat jadi syekh tarikat. Muda lagi dia, macam saya lah, muda lebih kurang. Muda lagi saya tak tua lagi rasanya. Jadi dia pegang satu tarikat yang dia belajar di luar daripada Malaysia. Dia jadi syekh kepada tarikat tersebut. Kertas kerja tu dia beritahu, dia tulis bagaimana pihak berkuasa panggil dah kawan saya ni. Buat temuduga, panggil bicara, tanya dia macam-macam isu. Antara yang isu yang timbul ialah syekh dia yang mana sebelum dia jadi syekh tu dia ada syekh lain lah. Syekh dia tu dah meninggal dunia dah. Syekh dia tu apabila mentarbiah ahli tarikatnya, diajar dengan tentang maqam-maqam dalam tasawuf. Memanglah, benda tu memang ada. Ada maqam-maqamnya yang disebut dalam kitab tasawuf. Itu kita tak menafikannya. Disebut dan diceritakan. Setiap maqam tu ada martabat zikir dia. Jadi siapa yang sampai satu maqam, dia akan diberikan zikir yang baru. Sesuai dengan maqam ketinggian kedudukan dia tadi. Tuan-tuan, jadi bila nak terima zikir yang baru, kena pergi jumpa Tok Syekh dulu. Kena menghadap Tok Syekh dulu. Tak kiralah lelaki ke ataupun perempuan. Yang peliknya, kalau yang perempuan, kena pergi jumpa tengah-tengah malam pun kalau Tok Syekh gerak, kena bangun. Kena bangun. Pergilah dia, ganyah-ganyah mata pun pergilah. Jumpa Tok Syekh. Tengah-tengah malam masuk bilik seorang-seorang diri dengan Tok Syekh. Lalu anak murid ni tanya, saya ni layak tak lagi sampai ke makam untuk terima zikir sekian-sekian. Tak silap saya nama dia zikir 1000 ke apa, tak tahulah, nak ingat nama dia. Tapi satu-satu zikir lah. Sampai tahap makam akan diberi zikir yang baru. Tok Syekh kata tak apa, aku nak tengok, biar aku tengok dulu. Disuruh supaya menghadap ke sebelah sana, membelakangi Tok Syekh. Tok Syekh pun dengan kesyekhan dia pegang, sentuh lah, habis sentuh badan dia. Kalau dengan bahasa yang tak sedapnya, merabalah lebih kurang macam tu. Habis atas nama kesyekhan, kemaqaman, kehalan dan ketinggian boleh pegang. Bila ditanya pihak berkuasa kepada kawan saya yang telah menerima tahap syekh yang tinggi, menggantikan syekh yang telah meninggal tadi, yang buat tadi, dia kata ini dah sampai tahap maqam yang tak boleh difikir secara logik akal. Tak boleh nak dinilai dengan syariat. Dia dah sampai ke maqam yang dia berada di alam yang lain. Kita orang Melayu dengan alam lain ni tunduk, Allah hebatnya dia, tak kira dah. Kan? Disebut dia dah berada di alam yang lain. Jadi kalau kesilapan yang dia lakukan yang berlawanan dengan syariat atas sekalipun, tak boleh diambil kira.
Sebab apa? Sebab dia dah sampai ke maqam yang tinggi. Maqam yang tak dicapai oleh kita. Tak dicapai oleh kita semua. Lalu setelah dibuat perbincangan di kalangan pihak yang berkuasa agama ini, hujah yang diberikan tak diterima, diharamkan tarikat tersebut. Banyak lagi lah, ada perkara-perkara lain lagi. Itu salah satu yang saya nyatakan. Jadi kawan saya yang satu lagi ni, yang beri kertas kerja daripada saya tadi, nak minta saya tolong defend, tolong pertahankan kawan Syekh tarikat ni. Nak minta. Dia kata kawan saya yang pegang Syekh tarikat ni kata, pihak berkuasa tadi, dia tidak berada di alam yang sama untuk memahami tasawuf. Dan akhirnya mereka silap dalam membuat keputusan dengan mengharamkan tarikat tadi. Dia tak berada di tahap yang sama. Biasa tuan-tuan, golongan tasawuf ini, mereka akan guna hujah umpama kita merasai gula. Rasai gula, nak tahu manisnya gula, kita kena rasa gula tu. Kalau kita tak rasa gula, jangan bercakaplah tentang manisnya gula. Jangan bercakap. Kalau orang tanya, manis gula tu macam mana? Kalau bercakap tebing, cakap juga, orang tahu menipu. Lebih kurang macam tu lah. Sebab rasa tu tak boleh nak cerita. Ada di kalangan kita yang boleh cerita bagaimana rasa gula. Boleh cerita tak dengan perkataan? Nak tahu manisnya gula itu kena rasa sendiri. Ambil gula ni, ambil mu. Rasa sendiri. Tahu, itulah gula, manisnya gula. Nak tahu masamnya, ataupun nak tahu manis, nak tahu masinnya garam. Macam itulah juga, kena rasa sendiri. Jadi, kawan Tok Syekh saya ni, dia kata, pihak berkuasa ni, dia tak rasa gula tu. Dia duk bercakap tentang manisnya gula, sedangkan dia sendiri tak rasa gula tersebut. Ini. Sebab tasawuf memang tuan-tuan, dia melibatkan amalan kerohanian. Amalan yang mana pengalaman diri itu tak boleh nak diceritakan kepada orang ramai. Dia akan berada suatu tahap yang memang tak dinafikan, di mana sukar untuk dia ceritakan nikmat yang dia perolehi tadi. Nikmat daripada amal ibadat yang dia perolehi. Makam-makam yang dia sampai ke tahap tadi, dia tak boleh nak cerita kepada orang. Memang saya tak nafikan perkara tu. Tapi kena ingat, dalam hal ini setinggi-tinggi kemakaman kita pun, setinggi-tinggi kesyaikhon kita pun, tak boleh menandingi ketinggian syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ulama boleh rujuk kitab-kitab tasawuf. Syekh Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah, Syekh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Syekh At-Tusi dalam kitabnya Al-Luma', Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub, dan banyak lagi syekh-syekh tarikat yang tinggi, yang diiktiraf keilmuannya, yang tinggi martabat kesufiannya, menyatakan bahawa walaupun setinggi mana dia mencapai tahap maqam hakikatnya, ia tak boleh berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kita sebagai manusia biasa, seorang Islam, bertemu dengan satu bekas air. Bekas air ini cukup untuk kita mengambil wuduk. Waktu tu musim kemarau, tak ada air. Jadi kita jumpa satu bekas untuk ambil wuduk. Tuan-tuan, tiba-tiba kita ni yang berada dalam tahap kesufian yang tinggi, Allah Ta'ala, dikatakan Allah Ta'ala telah campurkan dalam hatinya
ma'rifah, ketinggian ilmu di singkap hijab, boleh mengetahui bahawa air ini adalah air yang najis. Dia melihat dengan ketinggian makam dia. Secara zahir mata tak najis. Tapi dia tahu air ni air najis. Sebab dah dibuka hijab, dia nampak najis tu. Padahal tak ada pun. Kalau tengok dengan mata lendir biasa. Airnya tak ada dah, air ni je ada. Walaupun dia tuan-tuan yang dirahmati Allah boleh melihat sampai tahap itu, bahawa air ini air najis, dia tetap kena ambil air sembahyang dengan air itu. Sebab syariat kata air itu air yang suci. Kena ambil dengan air itu. Tak boleh dia bertayamum. Kalau dia bertayamum kemudian sembahyang, batal sembahyang dia. Kena faham masalah ni. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah dah saya ceritakan tuan-tuan, tiba-tiba melihat ada satu lintasan macam cahaya di hadapannya. Tiba-tiba keluar suara menyebut kepada Syekh Al-Jilani ini bahawa dikatakan kepada Syekh Al-Jilani, wahai Al-Jilani, engkau telah sampai ke satu maqam yang sangat tinggi. Maqam yang mana kamu tak perlu lagi beribadat. Maqam yang boleh kamu buat perkara yang dilarang oleh Allah. Dah tinggi dah martabat kamu ni. Syekh Al-Jilani ambil batu tagung, saya lepo ke tempat suara yang keluar tadi. Ambil batu lepo. Lalu kata, mu ni syaitan. Bukan datang daripada Allah, mu ni syaitan nak ganggu aku. Mu ni bukannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila berlawanan dengan syariat mesti ditolak. Tuan-tuan, bukan saya menolak kesufian, kena faham elok-elok perkara ni. Tak ada masalah. Doktor ataupun Ibn Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah menerangkan satu persatu tentang tahap kesufian ini, yang mana dia bahagikan kepada 3. Tak perlu saya jelaskan sangat secara detail. Salah satu daripadanya ialah mujahadatul kashfi, nak dapatkan supaya dibuka hijab. Ini memang ada, tetapi Ibn Khaldun kata ia sangat berbahaya. Sangat berbahaya, yang memerlukan kepada ketelitian, yang memerlukan kepada bimbingan, yang memerlukan kepada peraturan yang ketat. Tak boleh pandai-pandai sendiri. Kalau pandai-pandai sendiri, itulah hak raba perempuan tadi tu. Jadi gitu macam itulah. Sebab dia dah rasa tinggi, dia dah rasa tak ada apa dah. Dia tak kisah kalau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan perkara yang ittifaq. Perkara yang disepakati oleh ulama sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawa tak boleh sama sekali bertembung di antara hakikat dengan syariat. Kalau kita katakan hakikat itu bertembung dengan syariat, itu bukan hakikat. Syariat ini mestilah bertepatan dengan hakikat, itu mestilah bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, apa pun kita kena faham dalam kita melayari dan menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, hatta walaupun kita mengambil tarikat sekalipun, pastikan ia bertepatan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak salah, bukan saya kata salah. Boleh, tapi kena pastikan ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi itulah pengajaran yang saya fikir kita boleh ambil daripada peristiwa Masjid Dirar yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan golongan munafikin. Golongan yang menzahirkan dirinya baik, golongan yang membuat perkara-perkara yang baik, tapi tujuannya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, tujuannya bercanggah dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya rasa setakat itu sahaja dahulu untuk kali ini.
moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang telah disampaikan. Moga-moga kita dapat menjadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.